Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani bihi wa syarafil islami lah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil khatimir rahmati wa ba'du. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ana biqul. Okey. Minggu lepas kamu hafal tak? Antum hafiztum at-taklif alladhi a'taytukum fil usbu'il qadim, fil usbu'il madi. رد علي جواب. أنتم حفظتم التكليف الذي أعطيتكم في الأسبوع الماضي. Hafal. Hafal tak? Tak. Qalil. Qalil. Yang panjang tu. Yang panjang-panjang tu lagi senang ingat? Tak. Payah sikit je. Sikit je noh. Okey. Tak apalah, sebelum tu kita mula dengan tajuk Ahammiyatul Ilmi Usulul Fiqh sebelum Ustaz akan tasmi'. Okey. Nabda' bi ahammiyah awalan thumma sanabda' bitasmi' ba'da dhalik. Okey. Usulul Fiqh, ingat tak lagi pada apa itu usul fiqh? Ustaz tak mau ulang lah. Cara buat hukum. Ya, cara nak mengistinbat hukum. Kita tak kata mengeluarkan hukum. Istilah dalam bahasa Arab dengan istinbat, iaitu cara mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum lah, tapi dia guna istinbat sebab dia ada prosedur dia. Dia ada garis panduan untuk mengeluarkan hukum. Saya kita tengok kepada ahamiyah, dia ada sentuh sikit. Kemudian fokus ilmu usul fiqh ni kepada apa? Ada 3 semua yang kita dah baca. Kemudian perkembangan dia bermula daripada zaman Rasulullah sampailah atba'at tabi'in. Kemudian kita baca juga pengasas kepada ilmu usul fiqh dan kita tengok kepada kitab-kitab usulul fiqh. Kemudian hari ini ahamiyah, kepentingan ilmu usul fiqh untuk apa? Okey, nak kenal berbesar sikit ke? Okey, rasanya nampak kot. Yang pertama al-wuqufu ala samahati syari'ati wa yusriha. Okey. Iaitu apa maksudnya? Beritahu seorang. Al-wuqufu ala samahati syari'ati wa yusriha. Beritahu seorang apa maksudnya? Berpegang kepada ayat syariat. Mencari penyelesaian yang memudahkan hukum syariat. Apa dia tak jelas. Suara support tak? Sekali. Lagi sekali. Lagi sekali ulang. Mencari penyelesaian yang memudahkan hukum syariah. Mencari penyelesaian. Okey ya. Makna dia tak apa nak tepat tu. Okey. Al-wuqufu ala samahati syariah wa yusriha. Okey, kalau tengok makna di sini dia bagi memahami keterbukaan syariah dan kemudahannya. Boleh dapat? Memahami keterbukaan syariah dan kemudahannya. Makna kata syariat ni dia turun, dia ada banyak pandangan. Kita tak boleh pegang yang kuat, kita pegang yang rendah sikit. Bergantung kepada tahap kita lah. Apa-apa yang kita nak pegang dengan pandangan tersebut, pastilah dengan ilmu. Bukan kata, aku boleh ambil mudah. Boleh ambil mudah, tapi kena ada ilmu. Kalau orang yang iman dia kuat, dia berpegang dengan pandangan yang keras sikit, yang susah sikit. Contohlah baru ni. Dekat surah Ustaz, ada seorang dia sponsor stiker ruang solat lelaki. Adalah rupa orang tu.
tapi tak lengkap tubuh badan. Kartunnya pun seorang Pak Long ni dia kata apa? Ini tak dibenarkan dalam agama. Malaikat tak masuk sebab dia seolah-olah Nabi larang lukisan yang boleh melalaikan. Dia bak lagu tu. Malaikat rahmat tak masuk. Rupanya dia tak baca hadis bagi habis. Hadis yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, gambar yang dimaksudkan adalah patung. Adalah patung yang menjadi sembahan. Bukan gambar. Walaupun tak cukup sifat apa semua tu. Yang tu khilaf lah di kalangan ulama. Tapi dia kata tak boleh. Yang tu agak kerah lah. Kartunnya pun dia nak abang kata ruang solat lelaki gambar songkok sikit, lepas tu kartun lelaki lah, macam kita tengok dekat toilet tu kan ada simbol kan, tanah lelaki, tanah perempuan. Bagi dia tak boleh. Yang tu kerah sangat tu. Syariat dia terbuka. Kalau tak mau berpegang dengan yang susah, ambil yang mudah. Tapi kalau dia tu kuat iman, kan, dia pegang dengan yang susah. Contoh dia lukisan ni tak boleh bagi dia sebab lalai. Pegang untuk diri dia. Jangan untuk orang awam. Jangan hasut orang awam pula. Yang ni tak boleh sebab dia ada pandangan lain. Kalau ada pandangan lain dia boleh bebas orang awam. Dia berhak memilih. Okey, yang kedua, dhabtu usulil istidlal. Dhabtu usuli lil istidlal. Kalau baca sama lah. Dhabtu usulil istidlal, iaitu meletakkan garis panduan asas-asas berhujah. Bila belajar ilmu usul fiqh ni, dia ada garis panduan untuk berhujah, untuk mengeluarkan hukum daripada dalil. Mula-mula dulu kita tengok macam mana, pilih ayat hukum, lepas tu tengok maqasid asy-syariah, tengok dalil tu dia berada di ranking yang ke mana, yang mana, sama ada di martabat hadis mutawatir ke, hadis ahad ke, hadis sahih ke, hasan ke, dhaif ke. Lepas tu tengok kaedah-kaedah dia. Dalam ayat tu ada fi'il apa? Dia ada step by step untuk mengeluarkan hukum. Iaitu dhabtu usulil istidlal. Garis panduan, memberi garis panduan tentang asas-asas berhujah. Okay, dapat tak? Yang ketiga, at-tamakkunu min istikhrajil ahkam syar'iyyati min adillatiha. Bila belajar usul fiqh, boleh mengeluarkan hukum syariat daripada dalil-dalilnya. Mampu mengeluarkan hukum syariat daripada dalil-dalilnya. Dengan syarat, kamu kena kuasai betul-betul lah. Bukan kata 3 kata 4, 3 kata 5 ni saja. Bila kamu dah lepas SPM, makna kata kamu boleh jadi mujtahid. Tak. Bukan macam tu. Yang ini adalah asas. 3 kata 4, 3 kata 5 adalah asas. Bila kamu mendalami usul fiqh cara dalam, barulah boleh mengeluarkan hukum. Nak mengeluarkan hukum dengan apa? Kamu kena tahu banyak dalil lah. Pelbagai dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kena tahu nasikh mansukh. Barulah layak untuk mengeluarkan hukum. Jadi dia proses yang panjang lah. Bukan kata senang. Yang keempat, taisiru amaliyatil ijtihad wa i'ta'il khawadith al-jadidah ma yunasibuha min ahkam. Memudahkan operasi ijtihad dan memberikan hukum yang sesuai dengan zaman ataupun peristiwa. Memudahkan operasi ijtihad dan memberikan hukum yang sesuai dengan zaman ataupun waqi' reality, keadaan semasa. Contoh kalau kamu tengok dalam Fatwa Al-Azhar, rokok pada zaman dulu kan, ramai ulama kata makruh, tapi pada zaman lah ramai ulama kata haram. Sebab apa haram? Sebab dia dah berubah dah. Dulu rokok, elemen ataupun bahan-bahan yang ada dalam rokok tu dia tak sama macam lah. Lah ni dengan ada nikotin, beribu racun dalam sebatang rokok tu yang boleh memudaratkan nyawa.
Sebab tu ramai ulama mengatakan haram. Fatwa tertinggi kebangsaan mengatakan haram. Dan juga adik-adik dia lah, bukan kata rokok saja, shisha, vape. Ada yang ahli dia tak dekat sini? Sahibu shisha, sahibu vape, ada tak? Penghisap vape, penghisap shisha, ada tak kat sini? Tak ada. Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak Ustaz. ada. Kalau tahu tu je. tingkatan ada Ustaz tahu. Tingkatan 3 lah terlepas. Tahun ni tingkatan 4. Tingkatan 3 terlepas. Tingkatan 3 terlepas ramai yang kena tangkap. Kes apa? Vape. Ada yang jadi tokan pun dah tingkatan 4. Lah tingkatan 5 lah. Kamu pun tahu kan. Jadi tokan vape. Dia jual macam-macam perisa. Ustaz pun tahu. Kamu pun tahu. Okey. Nombor 5. Ma'rifatul asbab allati addat ila wuqu'il khilaf bainal ulama fil qadaya al-fiqhiyah. Dengan belajar usul fiqh ni juga kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadi khilaf di kalangan ulama dalam masalah fiqh. Kita tahu sebab apa berlaku khilaf di kalangan ulama dalam masalah fiqh. Khilaf tu dikira lah, bukan khilaf yang salah. Bukan pandangan mereka salah, mereka ijtihad. Ijtihad ni benda, ijtihad ni dia perah otak dia betul-betul untuk keluarkan satu natijah, satu hukum. Dia usaha dululah. Bukan kata tak usaha, tak mencari apa-apa, terus buat keluar pandangan. Tak. Contohlah, dalam ayat fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam mazhab kita Syafi'i, debu tanah yang suci. Kalau mazhabnya lain, sa'idan tu apa-apa pun boleh, pasiak boleh kan, batu kecil-kecil pun boleh. Dia mudah sikit. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sa'id tu adalah debu tanah yang suci. Selain pada tu tak sah. Mazhab Imam Syafi'i lah. Sebab apa berlaku khilaf? Mereka berijtihad. Imam Syafi'i dia belajar lughah, dia belajar bahasa Arab dekat kaum Arab yang paling fasih, iaitu lughah Huzail, selama 20 tahun. Belajar lughah saja, nahwu saraf tu dah power dah. Ni belajar lughah, nak memahami perkataan, satu-satu perkataan tu. Sebab tu dia kata sa'id adalah debu tanah yang suci. Dia pergi dekat kaum tu, dia tanya. Macam dengan Imam Malik, dia duduk di Madinah saja. Dia duduk di Madinah saja. Jadi apa-apa yang berlaku di Madinah, dia tahulah tentang Madinah. Di luar kurang sikit lah. Macam Imam Syafi'i, dia mengkaji betul-betul. Bukan kata Imam Malik lemah, tak. Bukan. Kita tak membanding-banding antara kelebihan yang ada pada ulama. Tapi nak abang proses mereka ijtihad tu. Daripada situ berlakunya khilaf di kalangan ulama. Okey. Yang keenam, bayanul dawabitil fatwa wa syurutilah. Bacaannya wa syurutil mufti wa adabihi. Menerangkan garis panduan fatwa dan syarat mufti. Syarat-syarat mufti dan adabnya. Dia kalau kamu tengok dalam istilah dhabit ni dia berbeza dengan qawaid. Qawaid kaedah. Dhabit ni juga kaedah ataupun kita kata garis panduan lah. Kaedah ataupun garis panduan lebih kurang lah. Makna dia nak sama. Tapi dhabit ni untuk satu masalah tertentu saja. Tapi kalau qawaid, dia himpunan daripada masalah yang pelbagai.
Bila baca qawaid itu maksudnya menyeluruh. Bila jumpa perkataan dhawabit ataupun dhabit, dia punya mufrad, itu adalah untuk satu masalah saja. Nak fatwa ni bukan senang lah. Dia ada beza di sana. Di antara mufti, qadi dan juga faqih. Faqih, orang yang tahu tentang selok belok pasal fiqh. Kalau mufti pula apa dia? Mufti. Mufti dia mesti tahu selok belok tentang fiqh. Yang pertama. Yang kedua, dia kena tahu waqi', iaitu keadaan semasa. Dia kena tengok keadaan semasa untuk nak mengeluarkan hukum. Yang ketiga, dia kena tahu hubungan antara hukum fiqh dan juga realiti. Macam mana dia nak hubungkan, nak kaitkan sesuatu hukum tu dengan realiti tu sesuai dengan hukum. Dengan pandai nak join antara hukum dan realiti. Macam mana dia nak selaraskan antara dua tu. Jadi tiga yang perlu ada pada seorang mufti. Satu perlu ada pada faqih, orang yang ahli fiqh, iaitu kena tahu hukum. Kalau qadi ni apa dia pula? Qadi, orang yang menjatuhkan hukuman. Dia ni apa dia? Dia kena, tugas dia adalah yughayyirul waqi'. Dia mengubah realiti. Contoh seorang qadi. Bila mai mengadu dekat dia seorang perempuan, kata suami dia zalim apa semua, kemudian dia jatuhkan hukuman. Okey, jatuh talak satu. Yang kata yughayyirul waqi', dia mengubah realiti itu macam mana? Kalau kamu belajar dalam talak, dalam cerai, kuasa talak di tangan siapa? Di tangan suami kan? Tapi seorang qadi dia boleh menjatuhkan talak tersebut. Tu dia boleh mengubah waqi'. Yang asal kuasa talak tu pada suami, tapi berada di tangan dia. Tu qadi. Dia beza antara tiga ni. Qadi, mufti, faqih. Jadi siapa yang perlu berilmu dalam semua-semua ni? Mufti lah. Sebab mufti dia kena tahu semua. Kena terjun ke masyarakat. Maksudnya dia kena join dengan masyarakat, nak tahu isu. Dalam kepala dia ni penuh dah dengan ilmu fiqh. Kemudian dia kena pandai nak relate antara hukum fiqh dengan realiti. Mana yang paling sesuai? Mana yang patut diberi hukum kepada masyarakat ataupun orang awam. Sebab dia adalah panduan. Mufti-mufti ni adalah panduan masyarakat. Orang awam, mazhab dia apa dia? Mazhab mufti. Apa dia yang mufti kata, yang tu lah pandangan dia. Okey. Berat tak berat nak jadi mufti? Beratlah. Tapi mufti yang ada sekarang ni dia berbezalah dengan mufti pada zaman dulu. Mufti pada zaman dulu dia satu-satunya orang yang berkelayakan untuk mengeluarkan hukum. Orang tanya, terus bagi jawapan. Mufti pada zaman lah, tak lah. Mufti pada zaman dah, ustaz dah cerita lah kan. Kelas kamu ke kelas lain tak tahulah. Kalau mufti pada zaman dah, dia ada dia punya jawatan kuasa dia tertentu. Di bawah dia tu ramai yang menjalankan kajian. Tugas dia apa dia? Tugas dia hanya umum keputusan sahaja. Itu mufti pada zaman lah. Nak sampai kepada tahap mujtahid tu jauh. Kerana apa? Kerana zaman lah, zaman. Umat akhir zaman. Okey, yang ketujuh, al-ibti'adu 'anil jumudil mutarattab 'ala da'wa ighlaqi babil ijtihad. Okey. Tujuan belajar usul fiqh ni apa dia? Menjauhkan jumud ni apa dia? Berpegang dengan satu pandangan saja yang menutup pintu ijtihad. Kita nak tolak lah benda tu. Jadi bila belajar usul fiqh, dia mesti berlapang dada dengan semua pandangan yang ada. Kalau dia tengok seorang tu,
Tengok kan? Contoh dalam masjid sebagai contoh. Dia tengok orang tu dia selepas takbiratul ihram letak tangan dekat dada. Kita tak terus menghukum. Kalau kita nak hukum pun kita tanya dulu. Okey, mazhab apa? Dia kata aku mazhab Maliki. Tak apalah. Tu kata belapang dada tu. Tak terus menghukum. Apa dia ni buat tak betul. Patutnya letak sini. Tanya dulu. Walaupun tengok muka tu orang Melayu betul-betul. Tanya dulu. Tak cepat menghukum. Tu tujuan belajar ilmu usul fiqh. Kena belapang dada banyak semua. Jangan kira nak kata orang salah je. Kita je betul tak? Kena tanya dulu. Sebab tu Ustaz Syurkat, kelas-kelas dini ni, kalau boleh, pilah ke luar negara. Supaya kamu tengok budaya di luar tu macam-macam. Barulah fikiran kamu terbuka. Tengok macam-macam, fikiran kamu terbuka. Tak terus menghukum. Kalau tidak, kalau duduk di Malaysia saja, kamu biasa dengan satu adat saja, kamu nampak perbuatan pelik sikit, terus hukum orang. Yang tu yang bahaya. Okey? Boleh dapat dekat tu? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, senang ya kan? Ahamiyatul ilmi usul al-fiqh. Okey. Habis dah masa. Ustaz nak tasmi' pula. Okey, Ustaz panggil nama yang ada ni. Kita tasmi' lah. Okey. Start presenting. Kamu kena jujur lah. Walaupun Ustaz tak nampak kamu. Sepatutnya kamu kena buka kamera tu. Buka kamera, barulah Ustaz boleh tengok. Kamu dekat-dekat anak cuti ni tengok kelas 13 orang yang masuk. Yang lain mana? Mana api lagi ni? Mana api lagi? Ada seorang kan yang maklum dekat Ustaz dia tak dapat masuk kelas. Kamu 48 orang. 47 orang. Yang masuk 14. Kesian kat kamu. Yang masuk kelas kena beletiak. Yang lain tak kena pun. Mereka tak dengar. Okey. Ustaz nak tanya. Mula dengan Putra Muhammad. Putra Muhammad Iman. Okey. Ya, Ustaz. Berapa zaman dalam nasy'ah ilmi usul al-fiqh? Nampak? Dengar selak buku tu. Tengok buku lah. Tak sedar. Tak sedar, Ustaz. Jawab. Berapa zaman? Zaman. Ya. Tiga, Ustaz. 3. Okey, al-ijabah al-khati'ah. Jawapan salah. Al-ijabah tu khati'atun. Jawapan salah. Dia ada 4 zaman lah Putra. Yang lain-lain pun dengar. Iaitu zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, kemudian tabi'in, atba' at-tabi'in. Dia ada 4. Okey, Helmi pula. Soalan kedua. Ya, Ustaz. Mata bada'a mata duwina ilmu usul al-fiqh. Mata bila? Luina. Mata duwina ilmu usul al-fiqh. Oh, okey. Sani hijrah. Kurun. Sani hijrah. Al-qarni tsani al-hijri. Hijrah. Okey, Atif Syatiri. Ahsanta, Helmi. Atif Syatiri. Man awwalu dawwana ilma usul al-fiqh. Imam Syafi'i. Atif. Ya, Ustaz. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-mutawaffa sanah 204 Hijriyah.
Okey, ahsanta. Atif Syatiri. Siti Nur Amirah. Siti Nur Amirah. Ya. Bukan mic. Man muallif lil kitab yusamma bi al-mustasfa. Man muallifu kitabil mustasfa. Amirah boleh tak? Amirah, aina al-ijabah? Saya tak tahu. Tak tahu. Alhamdulillah jujur. Masturina Aish, kitab Ya. Mustasfa. Siapa pengarang kitab Al-Mustasfa? Al-Ghazali. Imam Ghazali. Ahsanti. Atika Osman. Arif. Mana usul al-fiqh lughatan wa istilahan? Lagi sekali. Arif. Usul al-fiqh lughatan wa istilahan. Kalau muannas ustaz sebut arifi lah. Arifi. Berikan takrif usul al-fiqh dari segi lughah dan juga pada istilah. Lughah usul jam'u aslin ay ma yubna alaihi ghair. Alaihi ghairu. Tengok buku ke? Dah. Dah. Buka Lepas tu- kamera tengok. Ustaz nampak tu. Tengok buku Tak. Okey, fake pula. Al-fahmun. Okey. Istilah Istilah majmu'atil qawaidil ammah. Lepas tu allati tustakhdamu fi istinbati ahkami syar'iyyah al-far'iyyah. Itu min adillati al-tafsiliyah. min adillatiha tafsiliyah. Okey, ahsanti. Arisa, Ya Ustaz. uzkur wahidan min mawdu'ati ilmi usul al-fiqh. Al-adillatu min haitsu dalalatiha 'ala al-hukmi. Okey, ahsanta. Ahsanti. Balqis Mardiyah. Ya Ustaz. Anti musta'iddah? Anti musta'iddatun? Lama tak dengar suara Balqis. Okey. من موضوعات علم أصول الفقه حال المستفيد. من المستفيد؟ Ma'rifah ahwalul mujtahid wa syurutuhu. Sanian ma'rifah ahwalul muqallid wa ahkamuhu. Okey, من المجتهد؟ من المستفيد؟ Soalan Ustaz, من المستفيد؟ Al-mujtahid wal al-muqallid. Okey, dua sajalah. Ahsanti Balqis. Izzati Farhana. Izzati? Buka mic tu. Ya Ustaz. Okey. Izzati. Okey, kenal dah muka. Tak apa nak cam. Izzati Farhana. Jarang bersuara dalam ni. Okey, Izzati Farhana. Al-qawaid. Isyrah al-kalimah
Isyrah kalimat al-qawaid fi ta'rif. Kaliyah. Waya qadaya kaliyah. Yang tabiqu hukmuha ala al-jaz'iyat allati tandariju tahtaha. Mislu al-amru yufidul wujud. Okey, ahsanti Izzati Farhana. Kemudian sajidah. Ya Ustaz. Okey. Uzkuri wahidan min al-adillah at-tafsiliyah. Satu contoh dalil tafsili. Tak tahu Ustaz. Tak tahu, jawab terus. Senang je. Amirah yang tak tahu tadi, apa dia? Contoh dalil tafsili. Amirah? Syifa Batrisha. Ya. Contoh dalil tafsili apa dia? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة. Yang tu Ustaz. Ya, yang tu lah. Apa-apa ayat tentang hukum, yang tu lah dipanggil dalil tafsili. Senang je. Boleh sajidah? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian Aina Syifa. Mana dia punya? Kembak dia mana? Kembak dia mana? Aina Syifa. Kat sebelah. Kat sebelah. Oh, kongsi handset lah. Tak pakai asing-asing. Tak. Handset siapa? Handset sendiri ke handset mak? Sendi mak. Sendi mak. Titik dia kata. Tak. Dia betul tak ada handset personal? Tak ada. Oh. Okey, soalan dia. Sekali lah. Dua-dua Okey. kembang ni boleh jawab sekali. Okey. Soalan dia. Susun ratib al-maqasid asy-syari'ah min al-a'la ila al-asfal. Ranking maqasid syariah daripada atas ke bawah. Mula-mula apa dia? Hifzu apa? Sampailah kali. Okey. Aina Syifa. Adik nama apa? Adik ke kakak? Kakak nama Syafia. Kakak Syafia. Yang ada tak lalat tu siapa dia? Kakak. Kakak Syafia. Syafia yang duduk depan ke belakang tu? Depan. Duduk depan. Okey. Apa dia? Siapa nak jawab ni? Kakak ke adik? Saya tak pasti lah Ustaz. Tak pasti. Nafsi. Nafsi. Kemudian? Hafzun nafs. Kemudian? Hifzu? Hifzu tak tulis ya? Ni kali berapa masuk kelas? Syifa dan Syafia. Ya. Ni kali berapa masuk kelas? Kali pertama? Tak, saya tak pernah miss kelas. Tak pernah miss? Okey. Jadi tak ingat? Pernah tulis tak yang tu? Pernah tapi tulis kat dalam kertas. Okey. Zulaika jawapan dia? Zulaika binti Zainul.
Jawapan dah. Zulaika buka mic. Saya kurang pastilah Ustaz. Saya tulis dalam kertas. Okey. Senang je soalan dia. Sebutnya 5 tu dia. Tak ikut turutan pun tak apa. Tak ingat juga. Anis Amirah. Yang kelima. Anis Amirah. 5 tu dia. Anis Montel. Ada ke tak ada? Anis Montel. Lelaki yang masuk 3 orang no? Orang yang sama, pelajar-pelajar yang best student lah ni, 3 orang ni. Yang lain tu tak pernah masuk kelas. Masuk pun jarang-jarang. Ustaz doakan 3 ni mudah-mudahan jadi best student SPM. Amin. Amin Zat. Terima kasih Zat. Anis Lena kot. Okey. Yang 5 tu dia ikut turutan. Yang pertama adalah Hifzul Nafs, kemudian Hifzul Aqli, kemudian Hifzul Din, kemudian Hifzul Aird, dan lah kali Hifzul Al-Mal. Itu ikut turutan. Okey. Jadilah takat tu. Ustaz tasmiah takat tu je. Sebelum selebihnya, Ustaz nak bagi berita gembira. Itu minggu depan cuti, tahu kan? Tahu. Lagi berita gembira. Dan Ustaz nak minta maaf banyak-banyak lah. Mungkin ni adalah kelas terakhir kita. Kemudian bila buka sekolah nanti, kamu ada guru baru yang akan sambung untuk ajak kamu. Bukan lagi dengan Ustaz. Allah Zat. Allah. Allah Zat. Kenapa begitu? Aduh. Kenapa begitu? Kamu dah tahu dah? Tahu dah ke siapa dia guru tu? Tak. Ustaz Azam. Tak tahu. Saya rasa Ustaz Syukri. Laki perempuan. Laki lah. Oh, okey. Ustaz Syukri Yang ajak Manahij 2 orang je. Oh. Yang ajak Manahij ni 2 orang je. Tak, Ustaz seorang lagi. Seorang lagi tu lah. Ustaz Yazi. Syukri. Siapa dia? Syukri. Kita dia. Ustaz Syukri je. Abah Mat. Abah pun nak pindah dah. Halo. Saya pun nak pindah. Saya baru semangat nak jumpa dia. Abah. Rindu kat Abah. Tidur. Buka sekolah ni buatlah baik-baik dengan dia. Ini. Tak lama dah. Tak lama dah. Tak lama nak pindah. Dia nak pindah sekolah sains ke Ustaz? Tak, sekolah agama juga, SABK di Perak. Ustaz dah lupa nama sekolah tu, Ustaz tak tahu. Ustaz tak apa nama sekolah tu. Tapi di Perak lah. Untung lah sekolah tu. Untung lah. Untung dia. Untung lah. Tak apalah, Ustaz minta maaf banyak-banyak lah. Mungkin 3/4 kamu bersama dengan guru tu. 3/5 pun dengan guru tu juga dia akan bawa sekali. Dan Ustaz Asal yang ni kot. Kali terakhir Ustaz bersama kamu, Ustaz minta maaf banyak-banyak, salah dan silap, terkurang, terkasar. Kok kamu terasa kan? Macam biasalah Ustaz ni kan kasar sikit. Okay, ada apa-apa kata-kata terakhir sebelum kita berpisah? Sebelum kita berhenti kat sini? Sedih Ustaz, banjir rumah dia. Banjir. Kemarin hujan bat no? Oh Ustaz, banjir rumah babak sana. Puasa. Mungkin Ustaz nampak lagi kamu. Cumanya Ustaz tak masuk kelas kamu lah.
Kamu pun lama lah kan tak main sekolah. Ustaz pun tak tahulah rupa kamu macam mana. Adakah semakin berisi? Okey, ada apa-apa yang nak tanya ke? Kata-kata terakhir ke? Nak minta apa-apa ke? Tell me. Tak ada Ustaz. Tak ada apa lah. Tak ada. Okey, harapan Ustaz satu je, dengan siapa-siapa pun kamu ngajilah betul-betul. Dan Ustaz harap lah kamu tak ubah kelas dah. Jangan keluar pergi sains ke, pergi account ke. Nah, Ustaz dengan account ada lagi lah sebab Ustaz ajar Usuluddin kelas tu. Kelas account ke, jangan lah. Kalau boleh kamu ambil stam ni yang dini ni, kuasai bahasa Arab betul-betul, ambil stam. Dan kalau boleh sambung belajar ke luar negara. Ustaz harap macam tu lah. Harap semua berjaya lah. Yang ada ni, yang rajin masuk kelas ni. Yang Ustaz tengok nama-nama ni semua rajin masuk kelas ni. Masturina Aish, Syifa lalu awal lah. Putra, Elmi, Atif, 3 orang ni ya. Seorang lagi Rayyan. Rayyan ke siapa? Yang rajin masuk. Rayyan. Yang Ryan. mesej Ustaz tadi. Danish ke? Danish yang. Danish mesej Ustaz. Danish ke siapa tak? Ustaz tengok mesej. Ini. Lidah ke? Tidak. Tak ada. Didak. Tidak. Lidah. Tidak. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.